Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana 24 Januari 2021 bersama saya Ismail Adnan dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Kes pulih tertinggi COVID-19 direkodkan hari ini. Penjara Bentong dan kuartus kaki tangan dikenakan PKPD berkuat kuasa esok. Ya, kita mulakan berita perdana dengan perkembangan berikut. 4,427 kes sembuh COVID-19 tertinggi direkodkan hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 141,446 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, jumlah kes baru melibatkan 3,339 kes merupakan kes tempatan dan 7 kes import. Kes aktif dengan keberjangkitan COVID-19 pula sebanyak 41,677 kes. Manakala 265 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 102 kes memerlukan bantuan pernafasan. 11 kes kematian turut dilaporkan hari ini dan menjadikan jumlah kumulatif kematian sebanyak 678 kes. Sementara itu, 9 kluster baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. 8 daripadanya berkaitan tempat kerja dan 1 lagi melibatkan pusat tahanan. Kluster baru melibatkan negeri Sabah, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Putrajaya dan Perak. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 2 kluster dikesan di Sabah iaitu kluster Ladang Segama dan kluster Jalan Segama. 2 kluster di Johor pula ialah kluster Keluli 7 dan kluster Jalan Tengar. Manakala di Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Putrajaya pula masing-masing mencatatkan 1 kluster baharu iaitu kluster Jalan 11, kluster Tapak Bina Seri Petaling, kluster Bukit Emas dan kluster Tapak Bina Flora. Kluster berkaitan pusat tahanan dikesan di Perak iaitu kluster Tembok di Taiping. Dengan pertambahan berkenaan, terdapat 348 kluster yang masih aktif. Ya, dan berikut situasi semasa COVID-19. Selangor mencatatkan kes harian baharu tertinggi dengan 950 kes. Manakala kes baharu direkodkan 3,346 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 183,801. Berikut merupakan data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD akan dilaksanakan di Penjara Bentong dan kuartus kaki tangan bermula esok. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKPD di lokasi berkenaan berkuat kuasa selama 14 hari bermula esok sehingga 8 Februari depan. Datuk Seri Ismail dalam satu kenyataan berkata, keputusan itu dibuat selepas sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang diberikan taklimat mengenai peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di kawasan berkenaan. Sehingga kini, 615 kes positif COVID-19 direkodkan melibatkan 574 tahanan, 34 kaki tangan serta 5 ahli keluarga. KKM turut mengesahkan peningkatan mendadak kes berlaku dalam masa yang singkat. Pelaksanaan PKPD ini bagi memudahkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar ke atas semua tahanan, kaki tangan serta kontak rapat.
Tidak endah dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pelaksanaan Sekatan Jalan Raya SJR. Masih ada yang berani dan sengaja melakukan jenayah merentas daerah malah membawa barang terlarang. Seorang penganggur ditahan bersama 1 tan ketum melalui SJR Ops COVID-19 di Titi Jenyang, Sik Kedah pagi tadi. Siasatan mendapati lelaki berusia 29 tahun itu turut memiliki 4 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Ketua Polis Daerah Sik DSP Abdul Razak Osman memaklumkan suspek dicekup ketika menaiki lori. Pemeriksaan menjumpai daun ketum disorok dalam 100 bungkusan plastik. Suspek mengaku mengambil upah membawa barang terlarang itu ke Kelantan dengan bayaran RM500. Kes disiasat mengikut Akta Racun 1952. Walaupun angka kes baharu COVID-19 mencatat kenaikan hampir setiap hari, masih ramai yang tidak ambil peduli. Malah lebih mengecewakan, jumlah kenderaan masih tinggi hari ini dan kebanyakannya memberikan alasan yang tidak munasabah. Ya, ada juga yang tidak berpuas hati dengan tindakan pihak polis. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasamy yang mengikuti Sekatan Jalan Raya SJR bersama anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya di Jalan Persiaran Surian, Damansara. Hari ini hari Ahad dan seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, kenderaan cukup banyak di Persiaran Suria Petaling Jaya. Kebanyakan daripada mereka memberikan alasan yang tidak munasabah dan tidak mendapat kebenaran daripada pihak polis untuk merentas daerah. Persoalannya, mengapa susah sangat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tidakkah mereka boleh menjadi punca kepada peningkatan kes COVID-19 di negara? SJR yang diadakan sekitar jam 10.30 pagi bukanlah SJR yang tetap, sebaliknya diadakan berikutan laporan ketidakpatuhan SOP di lokasi berkenaan. Ia disertai 51 anggota polis diketuai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nek Izzani Muhammad Faizal. Kenderaan yang tidak mempunyai kebenaran untuk merentas daerah atau dokumen diarah untuk berpatah balik. Tidak kurang juga yang disaman berikutan kesalahan-kesalahan ingkar arahan PKP dan kesalahan trafik. Kalau nak tanya saya, kereta masih banyak. You pun nampak masih banyak. Alasan-alasan yang diberikan, pada asalnya dia mari kat sini, kita tanya di roadblock, you nak pergi mana? Nak pergi jauh-jauh ni, lepas tu dah keliru dah. Nak tipu apa lagi ni apa semua, dah sampai sini dia baru fikir jawapan, dia bagi jawapan lain. Lepas tu dah kena compound, nak marah. Don't do this, tak baik. Okey. Kalau kata nak pergi jauh, kita dah tahan, kata okeylah minta maaf saya pusing balik. Itu kita faham. ACP Nek Izzani turut melahirkan rasa kecewa dengan ketidakpatuhan arahan PKP dan memohon supaya orang ramai memberikan kerjasama dengan pihak polis. Sebanyak 394 kompaun dan 35 tangkapan dikenakan sepanjang waktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 di kawasan daerah Petaling Jaya, Selangor. Tambahnya lagi, 7 lokasi SJR di sekitar daerah Petaling Jaya adalah Jalan 4 Palang 56, Gasing Indah, Jalan Persiaran Mahogani, Kota Damansara, Jalan Persiaran Jati, Kota Damansara dan Jalan Persiaran Sungai Buloh, Kota Damansara. Pada masa sama, Nek Izzani turut memaklumkan jumlah kes jenayah di sepanjang pelaksanaan PKP menurun di daerah berkenaan. Mohan Chinasamy, Berita RTM. Ya, usaha berterusan dilaksanakan dalam memastikan penularan COVID-19 dapat diputuskan. Pihak berkuasa yang melaksanakan SJR di seluruh negara memberi tumpuan kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP.
Lebih 52,000 surat kebenaran rentas daerah dan negeri dikeluarkan Polis Kelantan. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Syafian Mahmat, antara penerima surat itu ialah pekerja yang tiada majikan dan bekerja sendiri. Dalam pada itu, pihak polis akan memantau pergerakan waktu pulang pelajar yang mengikuti pembelajaran secara bersemuka membabitkan 175 sekolah menengah di negeri itu sehingga 4 Februari depan. Langkah berkenaan bagi memastikan kesemua pelajar patuh SOP. Polis Padan Terap Kedah tidak akan berkompromi dengan peniaga dan pelanggan yang gagal patuh SOP. Ketua Polis Daerah DSP Mulkiaman Manzar berkata, tindakan tegas menanti mereka yang ingkar. Ini kerana tiada lagi alasan untuk mana-mana pihak tidak tahu mengenai SOP dilaksanakan. Di Perak, pemantauan berterusan di Pasar Awam dilakukan Majlis Daerah Batu Gajah bersama Polis dan Jabatan Penerangan. Perkara itu dilakukan bagi memastikan orang ramai patuh SOP ditetapkan. Pihak berwajib turut mengedar kit berkaitan kempen pematuhan SOP selain menghadkan bilangan pengunjung pasar pada satu-satu masa. Perkara sama turut dilakukan pihak berkuasa di Pasar Apollo Pulau Pinang. Rondaan dilakukan polis bersama Wakil Kementerian Kesihatan dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, SCP Nur Zaini Muhammad Nur, pemeriksaan mendapati masih ada yang gagal mengamalkan penjarakan fizikal selain beberapa peniaga tidak menyediakan kod imbasan MySejahtera. Ekoran itu, 35 peniaga dan penjaja tepi jalan diberi notis amaran. Mak kenapa nak susah-susah beratur panjang dekat sana? PBT Pay. Mak masuk je website, login, lepas tu bayar. Settle. Nadia buatkan untuk Mak boleh? Boleh, Mak. Kasihan. Dengan PBT Pay, semuanya jadi mudah dan cepat. Ya, kita bersua kembali. Peningkatan jumlah kluster COVID-19 membabitkan tempat kerja dilihat semakin merisaukan berikutan banyak sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi ketika ini. Pertambahan kes positif di tempat kerja antara yang menjadi persoalan ramai sama ada majikan dan pekerja benar-benar mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Wartawan Muhammad Ashraf Ishak sempat meninjau beberapa premis perniagaan yang beroperasi di sekitar ibu negara. Tinjauan saya tertumpu di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Dangwangi yang menempatkan banyak premis perniagaan, terutama kedai makan dan pakaian. Kebanyakan premis masih ditutup. Bagi yang beroperasi pula, aspek pematuhan SOP yang ketat dan penjagaan kesihatan pekerja antara yang dititik beratkan. Sebelum datang kita cek suhu dia lah. Kalau temperature okey, kalau dia sihat kita masuk kerja. Kalau tak ada, tak biar datang. Kita bagi tahu. Tapi jangan datang duduk rumah. Saya dia datang. Kurang bekerja. Sekarang bisnes pun kurang kan. So bekerja kurang sikit, kurang. Tapi 3-4 orang, 3 orang. Kalau 6 orang ada sekarang 3 orang. Cukuplah ke customer. Hari yang pertama kita dah ambilkan COVID test untuk semua pekerja. Semua pekerja dengan bos sekali dah. Semua kita dah ambil. Yang pagi dia orang datang, kita akan cek dia punya temperature, dengan kita akan ambil dia punya ni lah, kita MySejahtera pun semua budak-budak pun ada, dia akan register dulu. Yang itu langkah. Kalau dia apa-apa sakit ke apa ke, kita akan bagi cuti lah. Tapi tak ada pernah apa-apa berlaku sampai sehingga ini lah. Memang menjadi wajib, perkara wajib di syarikat kami. Setiap pekerja yang datang, first kita kena sanitize. Yang kedua kita kena ambil suhu setiap hari, pergi dan juga balik. Itu wajiblah. Jadi daripada situ kita boleh detect sama ada pekerja kita sihat ataupun tak. Lain apa yang dibuat? Ada kurangkan pekerja ke apa? Buat masa ni syarikat kami tak mengurang pekerja lagi sebab pekerja kami pun memang tak ramai. Okey. Tetapi kami cuba menjarakkan kedudukan kami sebab kami lebih kepada sekarang ni untuk musim PKP lebih kepada online.
Sehingga 22 Januari lalu, 350 kluster baru dilaporkan dengan 225 atau 64.3% daripadanya kluster berkaitan tempat kerja. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 112,225 individu telah disaring dan 28,477 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster-kluster tersebut. Kluster berkaitan perkilangan pula mencatatkan bilangan tertinggi dengan 80 kluster, diikuti kluster berkaitan pembinaan sebanyak 53 kluster dan kluster berkaitan perkhidmatan sebanyak 31 kluster. Peningkatan jumlah kes positif COVID-19 di tempat kerja dilihat semakin membimbangkan dengan kemunculan banyak kluster-kluster baru di tempat kerja kebelakangan ini. Dalam menangani perkara ini, pihak majikan dan pekerja perlu bersama-sama bertanggungjawab dengan mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan mengamalkan kawalan kendiri di kediaman masing-masing agar tidak mudah dijangkiti wabak ini. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Ya, hujung minggu sinonim dengan aktiviti riadah. Jika sebelum ini orang ramai tidak dapat melakukan aktiviti itu susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan kali kedua, namun selepas kerajaan membenarkannya semula, warga kota tidak melepaskan peluang beriadah di Taman Awam seliaan DBKL atau Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tinjauan Berita RTM di Taman Botani Perdana hari ini mendapati mereka kekal mematuhi prosedur operasi standard sebagai langkah mengelak penularan COVID-19. Wartawan Zera Zamri ada perinciannya. Tinjauan saya dan kru Berita RTM mendapati kebanyakan pengunjung tidak lupa mengimbas kod aplikasi MySejahtera dan memeriksa suhu badan di pintu masuk Taman Awam. Anggota penguatkuasa di BKL turut dilihat melakukan rondaan bagi memantau pergerakan orang awam supaya tidak lalai dalam mematuhi penjarakan fizikal serta menjaga kebersihan kawasan taman. Sangat bagus. Lepas tu memudahkan untuk orang warga kota beriadah pagi ke petang, dan untuk bagus juga untuk kesihatan mental. Bagus lah, you boleh burn some kalori semua kan. Rasa takut jugalah, tapi nak macam mana, takkanlah kita terkurung kat rumah kan. Jadi datanglah, lepas tu jaga SOP dengan kita berhati-hati lah. Saya rasa okey lah sekarang. Macam daripada dia macam PKP yang pertama tu kita terkongkong, lagi bagus macam ni, kita lagi sihat. I think it's very happy because can come out to jogging something, can come to see people or animals. 15 Januari lalu, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa memaklumkan semua taman awam dan rekreasi di seluruh wilayah persekutuan dibuka semula kepada orang ramai dengan kawalan ketat. Namun sebarang aktiviti berkumpulan seperti senam robik dan aktiviti perniagaan tidak dibenarkan. Pelaksanaan PKP kali ini ada kelonggarannya, tapi anda jangan ambil mudah, ambil enteng dengan SOP yang ditetapkan. Terus amalkan kawalan kendiri anda. Jadi tak ada alasan lah ya untuk anda tidak bergiat aktif, untuk rasa tidak bertenaga, tidak berstamina ataupun nak rasa stres memanjang sepanjang pelaksanaan PKP ini. Zera Zamri, RTM. Tiada sebarang perarakan dibenarkan sempena perayaan Taipusam minggu hadapan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menjelaskan yang dibenarkan hanyalah proses membawa arca Dewa Murugan ke Batu Cave dengan garis panduan yang ketat. Majlis Keselamatan Negara dah bincang secara terperinci, lalu dibenarkan membawa ataupun pergerakan patung Lord Muruga dibawa ke Batu Cave pada time ataupun waktu tertentu yang ditetapkan, iaitu pada tengah malam ataupun awal pagi, dengan cara tidak ada perarakan, tidak ada procession. Hanya mereka terlibat dalam nak membawa chariot, 10 orang sahaja. Tak boleh ada sebarang festival, tidak boleh diikuti ramai-ramai, tak boleh berhenti di mana-mana tempat.
Tambahnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan pihak berkuasa lain akan memantau pematuhan garis panduan. Terdahulu, Tan Sri Anwar Musa menjelaskan berkaitan ucapan di Twitternya yang disalah tafsir oleh beberapa laman sosial sehingga menimbulkan banyak persoalan. Lalu, bila ada procession, saya pun faham, saya rasa masyarakat beragama Hindu lebih faham. Mereka pun tidak minta untuk nak buat perarakan. Mereka hanya minta keizinan untuk membawa pedati bersama dengan patung Lord Murugan itu ke tempat di mana biasanya sambutan Taipusam itu diadakan, iaitu di Batu Cave. Amalan norma baharu dan jasa petugas Barisan Hadapan dalam mendepani pandemik COVID-19 diangkat dan diabadikan menerusi lukisan mural di Institut Jantung Negara IJN. Mural yang dizahirkan sempena kempen norma baharu COVID-19 merupakan inisiatif Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bersama Balai Seni Negara serta Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Bagi merealisasikan projek berkenaan, beberapa bangunan di 6 zon di seluruh negara dipilih, termasuk bangunan IJN. Projek yang bermula sejak Ogos tahun lalu melibatkan pelukis mural Muhammad Suhaimi Ali, Diaul Muhammad Ashraf Dawari dan Amir Andahar Abu Samah. Muhammad Suhaimi yang sebelum ini terlibat melukis mural yang di-Pertuan Agong dan Ketua Pengarah Kesihatan di Shah Alam berkata, ekspresi mural adalah salah satu cara insan sepertinya menzahirkan penghargaan. Saya harap benda ni orang ramai boleh terima baik mural yang kami hasilkan, dan tak adalah untuk datang untuk conteng ke apa ke. Harap semua boleh bergambar lah untuk appreciate kita punya artis lokal tu. Okay, yang macam saya lukis yang nurse yang pegang jantung. Jantung tu ada bunga, dia macam jantung yang sihat lah. Dia sambil yang nurse tu pula dia pakai mask apa semua, dia struggle dekat tengah COVID ni, dia masih nak kena jaga jantung tu juga. So dia punya tajuk strong heart, stronger nation. Selain di IJN, mural turut dilukis di dinding sebuah bangunan di Ipoh Perak bagi zon utara dan di Kota Baru Kelantan bagi zon Pantai Timur. Juga di Dewan Orang Ramai Putatan bagi zon Sabah dan di Sigma College Kuching bagi zon Sarawak. Sementara itu, menurut Kurator Kanan Balai Seni Negara Nurbaidah Ambak, lukisan mural yang bertemakan Barisan Hadapan tersebut bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pandemik COVID-19. Masyarakat dan diharap dengan lukisan mural berkaitan COVID-19 dan juga kita highlight ataupun kita utamakan barisan hadapan. Jadi untuk sentiasa ada kesedaran kepada umum tentang betapa pentingnya penjagaan dan pemakaian mask, penjagaan kesihatan dan juga penjagaan jantung. Pantai Teluk Akuan tercemar dipercayai akibat aktiviti kuari. Laporannya seketika nanti. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam, serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung.
Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Hanya di kawasan perairan Condor dan juga Reef Knot sahaja angin bertiup dengan kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Dan Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang seteluk bergelora kategori pertama dan juga kedua di kawasan perairan Condor dan juga Reef Knot, yang mana kala ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekas laut, jumpa aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan keadaan ini kita jangkakan akan berkuat kuasa sehingga ke 25 Januari 2021. Baiklah, seterusnya kita beralih ke paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa. Pada ketika ini kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak dalam keadaan yang agak mendung. Dan kelompok awan aktif juga lebih tertumpu di bahagian barat di negeri Sarawak. Dan jika diperhatikan melalui paparan imej satelit ini juga, tiada kelembapan yang memasuki ke arah Laut Cina Selatan pada ketika ini yang dibawa daripada angin arah timur laut. Dan atas faktor inilah mengapa kita jangkakan cuaca cerah dijangkakan akan berlaku pada esok pagi. Dan bagi melihat keadaan cuaca ini yang lebih terperinci, kita beralih ke paparan gemar radar. Pada ketika ini di semenanjung Malaysia, hujan berserta berpetir di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian selatan di negeri Perak, begitu juga di utara di negeri Selangor. InsyaAllah hujan ini akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 ataupun ke 2 jam sahaja. Di negeri lain, Alhamdulillah, bahawa masa kini tiada hujan yang berlaku. Namun menjelang ke pagi nanti, hujan di satu tempat akan berlaku hanya di kawasan perairan Selat Melaka Selatan yang melibatkan kawasan perairan Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Melaka. Jadi kawasan-kawasan yang berada di pesisir pantai ini kita jangkakan esok pagi akan mengalami cuaca mendung. Di negeri lain insya-Allah esok pagi cuaca cerah. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, di negeri Sabah pada ketika ini hujan di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian Sandakan. Manakala di negeri Sarawak pula hujan di satu tempat turut berlaku, namun ianya lebih tertumpu di bahagian Limbang, Miri, di bahagian Sibu dan juga Betong. Keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, Supisah, kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. Belum reda isu kemusnahan air terjun Tanjung Batu di hutan simpan kekal Segari Melintang Manjung akibat aktiviti kuari, kini kawasan pantai Teluk Akuan yang berhampiran turut terjejas dipercayai akibat projek kuari yang sama. Dalam pada itu, Timbalan Pengerusi Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa Ismadi Razwan berkata hasil pemantauan mendapati kawasan anak sungai Bertukar Merah dipercayai berpunca daripada aktiviti pembalakan di kompartmen 22 hutan simpan berkenaan.
kami memasuki laluan anak air itu dan mendapati beberapa kawasan yang dipenuhi timbunan tanah merah telah menjadikan kawasan tersebut boleh katakan pokok-pokok yang berhampirannya hampir kesemuanya mati. Dan kami meneruskan perjalanan mengikut laluan air, seterusnya mendapati terdapat tanah hakisan daripada aktiviti manusia di bukit sebelahan dijangkakan kompartmen 22 yang menyebabkan tanah merah ini masuk ke anak sungai serta mengalir terus ke laut. Pantai Teluk Akuan merupakan lokasi pendaratan penyu selain menjadi tempat persinggahan nelayan mengambil air tawar dari air terjun berhampiran. Sementara itu, Exco Kesihatan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak, Muhammad Akmal Kamarudin berkata, beliau telah mengarahkan pihak Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri untuk ke lokasi berkenaan dan melakukan siasatan lanjut. Pihak kami dah minta kepada pihak Jabatan Alam Sekitar Negeri Perak untuk turun ke lokasi dan insya-Allah pihak Jabatan Alam Sekitar akan turun bersama-sama dengan agensi yang lain untuk menyiasat dan insya-Allah akan menyediakan laporan yang lengkap jika didapati bersalah dan melanggar undang-undang dan insya-Allah kita akan mengambil tindakan. Minggu lalu, Kerajaan Perak mengarahkan Jabatan Perhutanan dan Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri mengemukakan laporan berhubung aktiviti kuari memusnahkan air terjun Tanjung Batu dalam hutan simpan kekal Segari Melintang dekat Pantai Remis. Lebih 100 kemudahan jalan raya dan jambatan di Sabah yang terkesan banjir dan tanah runtuh baru-baru ini hampir selesai dibaiki dan dibina semula. Setakat ini, hanya 17 jalan raya dan jambatan yang masih belum dapat dilalui pengguna. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Mokhtar Radin berkata, kerja baik pulih berkenaan melibatkan kos hampir RM150 juta. Hari ini satu jalan sudah siap, iaitu jalan Talaga Bridge Pitas. Telah siap, jambatan pun sudah siap dan tim ini akan bergerak pula ke Kampung Liu. Untuk sebab kampung ini pun tidak boleh dilalui juga, jambatan putus, tanah runtuh. Beliau ditemui media selepas meninjau kawasan tanah runtuh tempat letak kereta di Taman Kinabalu, Kundasang. 15 keluarga yang rata-ratanya golongan ibu tunggal yang berlindung di sebuah dewan di Ibu Negara sejak 20 hari lalu bersyukur mendapat tempat tinggal baru. Mereka terpaksa menumpang teduh di dewan berkenaan selepas kawasan setinggan didiami mereka sejak lebih 5 tahun lalu dibangunkan. Menerusi inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan itu, mereka ditempatkan di Perumahan Rakyat Bukit Jalil dan Perumahan Awam Seri Selangor. Kunci diserah menterinya Tan Sri Anwar Musa. Menurut beliau, permohonan diluluskan hanya dalam tempoh kurang sebulan. Dan juga kebetulan pelaksanaan perintah PKP dan kita memang perlu menyelesaikan masalah ini dalam tempoh yang cepat dan alhamdulillah dengan kerjasama dengan Bandaraya dan sebagainya sekarang ini mereka dapatlah berpindah ke rumah-rumah sewa yang sempurna. Sebahagian pada mereka sememangnya daripada golongan pendapatan sangat-sangat rendah sekali. Penerima kediaman yang ditemui berterima kasih atas inisiatif pihak berkaitan. Yang saya diberitahu dalam surat ni saya dapat di PPR Bukit Jalil. Sewa dia sebulan 124. Sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kalau tak ada mereka, tak mungkin sampai ke tahap ni lah. Masuk hari ni hari ke-20. Dia ada berpecah. Tak semua dekat Bukit Jalil. Macam saya sendiri, saya di Bukit Jalil. So, saya ibu tunggal dan saya ada 3 orang anak.
Penulis surat cinta. Sungguh manis panggilan yang diberikan kepada pekerjaan yang disandang oleh seorang gadis dari Perak. Hakikatnya, itulah yang dilakukan Nur Izzati Abdul Rani yang kini menjadikan menulis surat sebagai kerjayanya. Yang menariknya, surat yang disediakan Izzati bukan sekadar surat biasa, namun penuh unik dan berseni. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Syafiq Akhir. Ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac tahun lalu, pertemuan bersemuka antara individu jarak jauh perlu dielakkan. Justeru Izzati, 26 tahun, berpendapat utusan surat sebagai medium paling sesuai untuk menyampaikan rasa hati. Pelajar tahun akhir jurusan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ini mengeksploitasikan sepenuhnya minat dan kreativitinya menghasilkan tulisan kursif dalam setiap jenis surat yang dihasilkan. Selain utusan silaturahim, pembakar semangat dan curahan rasa, Izzati mahu surat yang dihasilkan mempunyai nilai sentimental yang boleh memberi impak mendalam kepada pengirim dan penerima. Surat ni dia ada nilai sentimental yang tak ada dekat gadget-gadget yang moden. Dia akan kekal. Tulisan dia pula makin lama makin bermakna bila kita baca. Lepas tu makin lama surat tu dia macam bagi kesan lah sikit kat diri kita bila kita baca. Izzati bangga kerana usaha kecilnya sedikit sebanyak dapat menyumbang menceriakan hari-hari yang dilalui individu terbabit, khususnya yang terkesan dalam mengharungi situasi sukar sejak PKP tahun lalu. Selain menyediakan perutusan surat cinta kepada pasangan suami isteri atau keluarga yang berjauhan dan pasangan kekasih, Izzati turut menerima tempahan daripada individu yang memerlukan sokongan moral dan kata-kata semangat bagi menempuh detik yang mencabar ini. Diorang pilih sampul mana yang diorang nak. Lepas tu saya akan buatkan ayat untuk diorang berdasarkan apa yang diorang nak. Macam ada orang dia nak self-comfort, ada nak self-motivation, ada nak macam tenangkan hati bila tengah berduka apa. So saya karangkan. Sebagai insan biasa, Izzati tidak menafikan dirinya turut beremosi dengan mesej dan pesanan yang diilhamkan pelanggan melalui tulisan suratnya. Macam terkesan sikit bila baca sebab sedih ayat dia. Ayat-ayat daripada customer sendiri tu kadang-kadang macam sedih, ada yang gembira. Tapi yang paling sedih bila ada seorang ni, parents bercerai. So dia buat surat untuk both parents dia. Macam itulah. Lepas tu ada yang bercerai tapi masih sayang, tapi tak boleh bersama semula. Izzati juga berharap langkah ini dapat mengembalikan semula kebiasaan menghantar khabar dan pesanan melalui surat agar tidak lapuk ditelan zaman selain mengetengahkan rona-rona tulisan kursif yang indah dan mengasyikkan. Syafiq Akhir, Berita RTM. Ya, bantuan moratorium dan pengurangan bayaran balik pinjaman di bawah pakej Permai pastinya mengurangkan beban rakyat. Namun, penganalisis ekonomi Profesor Dr. Bajoy Bardai berpendapat inisiatif itu boleh ditambah baik dengan memperhalusi kelayakan permohonan agar dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar terkesan. Masih memerlukan syarat. Dan ini yang biasanya dipersoalkan kerana kumpulan B40 itu mungkin dilihat tidak memenuhi syarat tetapi sebenarnya mereka memerlukan. Jadi kita mungkin memerlukan satu mekanisme lain. Tambahnya penjadualan semula bayaran balik kemudahan pinjaman pelajaran MARA dan pemberian moratorium bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan juga perlu dilihat semula. Katanya tempoh moratorium 3 bulan itu dilihat tidak mencukupi terutamanya kepada mereka yang hilang pekerjaan. Beliau berkata demikian melalui sidang video.
Sementara itu, seramai 350,000 pelanggan terjejas akibat pandemik COVID-19 dibantu menerusi kemudahan bantuan pembayaran semula pembiayaan. Bank Islam mengumumkan pilihan penjadualan dan penstrukturan semula pembiayaan pelanggan juga disediakan di bawah program Prihatin Bersasar. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad menjelaskan hampir 24,000 permohonan dengan amaun baki pembiayaan melebihi RM3 bilion telah diluluskan di bawah program tersebut. November lalu, Bank Islam mengumumkan penambahbaikan program Prihatin Bersasar yang turut merangkumi golongan B40, M40 dan perusahaan mikro yang terkesan ekoran pandemik. Bagi memudahkan capaian terhadap perkhidmatan perbankan sepanjang pelaksanaan PKP, pelanggan boleh menggunakan platform perbankan mudah alih Bank Islam ataupun menghubungi pusat panggilan Bank Islam di 03 26 900 900. Baik, terima kasih Ismail dan juga Margaret. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejohanan badminton Toyota terbuka Thailand hasrat bergula lelaki negara Aaron Chia So Woo Yik untuk merangkul gelaran sulung untuk 2021 lebur. Ini selepas mereka tumpas kepada gandingan Taiwan yang juga pilihan ke-6 Liang Wang Chi Lin. Aaron dan Woo Yik turun selaku pilihan ke-8 kejohanan dengan misi meneruskan kecemerlangan pada kejohanan kedua yang berlangsung di Bangkok, Thailand ini. Set pertama menyaksikan penguasaan beregu Taiwan yang mudah untuk mencatat kemenangan 21-13. Set kedua pula berlangsung agak seimbang dengan gandingan negara mempamerkan aksi lebih kemas untuk bangkit. Bagaimanapun beberapa kesilapan dilakukan Aaron dan Woo Yik dimanfaatkan gandingan nombor 7 dunia itu untuk menang 21-18 sekaligus muncul juara kategori beregu lelaki. Ini merupakan kejuaraan kedua mereka di Bangkok selepas mengungguli saingan Yonex terbuka Thailand 17 Januari lalu dengan menewaskan satu lagi beregu negara Go Vishem Tan Wee Kiong di final. Kekalahan ini merupakan yang ketiga buat Aaron dan Woo Yik kepada lawan yang sama dalam rekod pertemuan mereka. Biarpun tewas, Aaron dan Woo Yik berjaya memperbaiki pencapaian selepas tewas di pusingan pertama kejohanan Yonex terbuka Thailand. Kerajaan Negeri Perak akan mengadakan perbincangan bersama 3 naib Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA Isnin ini bagi menentukan perjalanan dan urus tadbir persatuan tersebut. Exco Belia dan Sukan, Komunikasi dan Multimedia Negeri, Khairul Syahril Muhammad berkata, perbincangan itu juga akan melibatkan Setiausaha PAFA Muhammad Helmi Muhammad selepas Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meletak jawatan sebagai Presiden Persatuan itu. Jelas beliau lagi, pihaknya juga telah merujuk isu berkaitan tunggakan gaji pemain pasukan itu kepada Menteri Besar Datuk Sarani Muhammad serta beberapa pihak berkaitan bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerajaan negeri berkomitmen keras dengan berkomitmen serius dengan PAFA dan kita juga nak bagi tahu sebenarnya kerajaan negeri saya dah berbincang dengan Yang Berhormat Menteri Besar dan juga Pegawai Kewangan Negeri dan beberapa pihak berkaitan dengan tunggakan gaji yang dihadapi oleh pemain kita. Jadi sebenarnya dalam proses untuk kita selesaikan. Tambahnya sebelum ini kerajaan negeri tidak menerima sebarang permohonan rasmi daripada PAFA untuk menyelesaikan isu tersebut. Pada Khamis lalu, selain peletakan jawatan, Datuk Seri Ahmad Faizal turut mengambil langkah sama adalah naib presiden yang merangkap pengurus pasukan Datuk Adli Shah Ahmad Tah. Aktiviti sukan sekali lagi berdepan cabaran dalam melaksanakan latihan dan kejohanan akibat pelaksanaan PKP. Persatuan Bowling Padang Malaysia PLBM mengambil pendekatan drastik dengan mewajibkan semua atlet melakukan latihan secara individu di rumah dengan diawasi jurulatih secara dalam talian. Jelas Ketua Jurulatih Skuad Negara Zuraidi Putih, walaupun atlet tidak dapat melakukan latihan secara fizikal, pihak persatuan dan barisan jurulatih telah menyediakan jadual harian dan mingguan. Begitu juga dengan hari-hari yang lain, kita juga menggalakkan atlet-atlet untuk melakukan aktiviti-aktiviti latihan yang diubah suai, modified training, itu
latihan shadow training seperti melakukan balingan bola, melerit bol untuk mendapat satu aiming line yang baik, dan juga aktiviti untuk balancing diorang dan juga beberapa faktor yang akan membantu dari segi konsistensi dari segi delivery ataupun balingan mereka. Dalam pada itu, pihak Persatuan turut mengadakan sidang video bersama dengan pakar psikologi, pengurusan, jurulatih, atlet, wakil Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara serta pakar pemakanan bagi membincangkan dan mengetahui perkembangan kesihatan dan psikologi setiap atlet. Itu juga dengan aspek psikologi di mana PKP atau saat-saat seperti ini sangat penting kerana setiap permasalahan emosi mereka perlu sentiasa dipantau, sentiasa diberi perhatian dan diambil berat. Untuk rekod, Sukan Bowling Padang telah menyumbang 3 pingat emas pada Sukan SEA Filipina pada 2019. Beliau berkata demikian menerusi sidang media bersama wartawan Sukan RTM. Pasukan berbasikal bertaraf benua Asia Terengganu Cycling Team TSG sah akan menyertai kejohanan di Turki bulan depan. Mereka sudah pun mendapat lampu hijau daripada Jabatan Imigresen Malaysia untuk terbang ke negara itu. Pegawai Eksekutif TSG, Cikgu Izmuddin Cikgu Mahmud yang menjelaskan kebenaran daripada Jabatan Imigresen itu diperoleh 20 Januari lalu. Menurut Cikgu Izmuddin, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Belia dan Sukan, Kerajaan Negeri Terengganu dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia kerana memberi kelulusan kepada pasukan TSG. Tambahnya, mereka dijadual berlepas pada 1 Februari namun ia bergantung kepada tiket penerbangan dan urusan lain yang berkaitan. TSG akan menyertai 6 kejohanan Grand Prix berstatus 1.2 bermula 6 Februari berikutan 2 jelajah iaitu Tour di Rwanda, Afrika ditunda pada Mei 2021 dan Tour of Antalya, Turki yang belum ditetapkan lagi tarikh. Beliau berharap semua pelumba dapat meningkatkan pencapaian dan merangkul kejuaraan di sana selepas sedikit suram musim lalu selepas tidak menyertai kejohanan sejak Mac berikutan wabak pandemik COVID-19. Baik, laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, segmen hashtag, saya serahkan kembali kepada Ismail dan juga Margaret. Silakan. Seorang lelaki ditangkap dengan penuh dramatik selepas dia melakukan ancaman terhadap 2 jurujual wanita menggunakan gunting. Rakaman kamera litar tertutup memaparkan sekumpulan anggota polis menyerbu suspek dengan menggunakan garpu tuju, perisai dan alat pemadam kebakaran. Tindakan itu terpaksa dilakukan setelah dia gagal dipujuk supaya bertenang. Terdahulu berlaku pertengkaran antara mangsa dan suspek. Juga di China, sebuah traktor dipandu seorang lelaki terbalik ke belakang. Kejadian pada Khamis lalu itu berlaku di bandar Qingdao di daerah Shandong, difahamkan berlaku disebabkan masalah teknikal. Tayar kenderaan berat tersebut dilapor meletup menyebabkan ia terlipat ke belakang. Pemandu sempat menyelamatkan diri tanpa kecederaan parah. Pelancong di Bali, Indonesia didenda melakukan tekan tubi atas kesalahan tidak memakai pelitup muka. Denda dikenakan selepas pelancong itu mendakwa tidak mempunyai wang untuk membayar denda. Ketika ini, Bali hanya menerima pelancong domestik dan warga asing yang menetap di Indonesia sahaja berikutan penutupan pintu sempadan kerana COVID-19. Baik, seterusnya dalam segmen B-Diva, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali kedua ini tidak menghalang penggiat seni untuk terus berkarya. Malah ada dalam kalangan mereka yang sudah cukup bersedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan berkaitan pandemik COVID-19 dengan hati terbuka berdasarkan pengalaman yang dilalui ketika wabak mula menular dalam negara. Bagi pengarah dan pelakon hebat Namrun, beliau memilih untuk terus berkarya dengan membuat penulisan skrip sambil meluangkan masa bersama keluarga.
sepanjang tempoh PKP ni saya lebih banyak untuk tumpukan pada kerja-kerja penulisan screenplay, tak siapkan skrip filem saya yang akan direncanakan akan shoot lah. Maknanya selepas dah habis tulis skrip ni kita akan masuk pre-production. Selebihnya dengan anak-anak je lah, maknanya bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan Sabri Yunus yang sudah mempunyai perancangan jangka panjang. Walau macam mana pun kita masih tetap juga merancang apa yang kita nak buat. Sehingga hari ini pun kita masih lagi merancang supaya apabila kekangan ini dilonggarkan, kita terus saja masuk, kita tak tunggu lagi. InsyaAllah saya nak mulakan satu filem mungkin. Kerana filem pun sekarang ni asalnya nak filem ke panggung kan, tapi dalam keadaan macam ni mungkin kita memilih untuk filem panggung di rumah kan. Sebab kita tak mampu lagi nak menunggu, kita tak tahu industri kita macam mana. Berbeza pula dengan pelakon Diana Roza yang memilih untuk berniaga secara kecil-kecilan untuk mengisi masa terluang sepanjang PKP kali ini. Saya tanya suami saya, boleh tak kalau saya nak masak-masak kan, nak jual masak-masak kan, buat lunch set ke macam tu. Lepas tu dia mula-mula dia kata tak nak lah, nanti penat semua, tak payahlah. So, saya kata bosan lah, berapa lama nak duduk rumah macam ni. Alah try, cakap Monday to Friday je, Sabtu Ahad cuti. Saya cakap itu kan, cuba. Saya kata okay try lah, kalau penat jangan buat dah semua. So saya buat lah, lepas tu macam seronok pula. Bercerita lanjut mengenai kerjaya seni, Diana masih ingin meneruskan lakonan, namun ekoran pandemik ini dia terpaksa akur dengan SOP yang ditetapkan. Mula dikenali menerusi sebuah program reality TV, bintang muda Farisha Iris lega bakat nyanyian yang kini mula dikenali ramai. Menurut pelantun lagu Tak Malu itu, sekalipun beliau telah lama dalam bidang seni suara, namun populariti yang dikecapinya sebelum ini lebih kepada bidang pengacaraan. Farisha atau nama sebenarnya Farisha Asmadi kini kembali dengan single terbaharunya berjudul Hello yang digunakan sebagai lagu tema bagi sebuah drama. Menurutnya, single itu tidak sekadar mempromosikan drama tersebut, namun ia juga menjadi platform terbaik bagi memasarkan lagu keempatnya itu. Lagu Hello berentak pop ciptaan komposer terkenal Audi Mok dan Syazi Ishak, manakala lirik ditulis oleh Aris Abdul Rahman. Dan lagu ni sebenarnya kalau ikutkan pop ni dah biasa kan, upbeat dah biasa, tapi lagu ni lagi upbeat yang macam Farisha perlukan stamina yang banyak, kena prepare betul-betul, dan alhamdulillah proses untuk kita record lagu tu sangat sekejap dan Farisha tak expect sebab I'm not sure sebab Syazi komposer dan juga penulis lirik untuk lagu ni sangat-sangat senang untuk bekerja dan dia tak ada masalah dalam pembikinan lagu ni. Dia jenis macam okay, you buat macam ni, you buat macam ni, you buat macam ni. So kita record dalam masa 1 hari saja. Itulah demo dan itulah final song. Ya, dengan laporan tersebut, berita perdana edisi 24 Januari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan arahan PKP serta amalkan norma baharu. Ya, pastikan imbas mai sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.